mendekati Tuhannya. Mendekati Tuhan dengan arti mencapai makrifat terhadapnya, memperoleh keyakinan yang tinggi terhadapnya, bahkan menyelami rahsia-rahsia keagungan, sifat-sifat kemuliaan dan keagungan serta keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ungkapan ahli tasawuf, mereka selalu menggunakan perkataan hadrat Allah berkait dengan kalam hikmat yang dinyatakan oleh Syekh bahawa cahaya petunjuk itulah yang menjadi keenderaan bagi hati dan segala cabang dan tingkatannya itu untuk memasuki hadrat Allah. Apa erti hadrat Allah? Inilah yang perlu dijelaskan, supaya jangan orang menyangka bahawa Tuhan itu ada tempatnya, ada ruang sehingga boleh dimasuki. Ini hanyalah gaya bahasa simbolik saja. Hadrat Allah ada makna-makna yang tertentu yang perlu difahami dan perlu dijelaskan untuk mengelak kekeliruan faham, supaya jangan orang seperti yang saya sebut tadi menyangka bahawa Tuhan itu ada ruang dan tempat tertentu yang hati kita boleh masuk ke tempat itu. Jangan ke situ fahamnya. Jadi yang dikehendaki dengan hadrat, hadrat dalam bahasa kita hadir, berdepan. Itu bahasa. Perkataan itu dengan makna hadir dan berdepan. Sebab itu apabila seseorang imam mengendalikan tahlil, selalunya didahulukan ila hadratin Nabi, seolahnya dihadiahkan ke hadrat Nabi. Itu maksudnya. Jadi perkataan hadrat ini adalah dengan arti kehadiran, dengan arti boleh juga dengan makna berdepan, yakni satu keadaan yang dikira dekat. Hadir, berdepan. Semua perkataan-perkataan ini menunjukkan dekat. Jadi apa makna hadrat Allah kalau begitu? Hadrat Allah, pertama sekali perlu kita fahami, Allah itu dikenali menerusi beberapa sudut. Adapun zatnya, maka tidak dapat dicapai oleh sesiapa pun. Hakikat sebenar zat Allah tidak dapat diungkapkan oleh sesiapa pun, tidak dapat dicapai oleh sesiapa pun. Zat yang sifatnya laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang seumpamanya, yang serupa dengan Allah. Jadi itulah hakikat zat Allah. Berarti makrifat zat mengenal bahawa Allah Ta'ala itu zat yang tidak dapat dicapai hakikatnya. Itu makna mengenal zat secara fahamnya. Berarti orang yang mengenal zat Allah, orang yang tahu bahawa hakikat zat Tuhan itu tidak dapat dicapai hakikatnya. Tidak ada tempat baginya, tidak ada rupa bentuk baginya, tidak ada ukuran baginya, tidak mampu diselami oleh sesiapa pun di dunia ini. Cuma seperti yang sudah saya jelaskan, bahawa menjadi kurnia Allah di akhirat nanti sebagai satu kurnia daripada Allah, Allah akan memberikan nikmat yang terbesar kepada mukmin, tidak yang lain. Kepada mukmin, nikmat yang terbesar iaitu dapat melihat zat Allah yang maha suci. Jadi ini hanya terjadi di akhirat nanti. Di dunia ini ulama khilaf, ulama berbeza pandangan.
Sebahagian mereka menyatakan tidak ada seorang pun, walaupun Nabi. Namun ada pendapat juga yang menyatakan satu-satunya manusia yang sudah pun memperolehi martabat itu di dunia ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya. Jadi bila berkait dengan Allah itu dari aspek zatnya, itulah yang perlu kita fahami. Zat yang laisa kamitslihi syai', zat yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Bagi orang yang mempelajari Usuluddin, menerusi pengajian sifat 20, pasti menjadi keyakinan bahawa Allah itu bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat 20 ini adalah merupakan gagasan yang direngkaskan, yang dipadatkan, yang diformulasikan menjadi sifat 20, hasil daripada ajaran-ajaran yang diterima daripada tokoh-tokoh ulama sejak dari dulu, diformulasikan dalam bentuk sifat 20. Gagasan yang ringkas, yang padat, yang tepat, yang diistimbat, yang diambil dari dalil-dalil yang kukuh. Itu sebenarnya sifat 20. Lalu salah satu daripada yang disimpulkan di dalam sifat 20 ini adalah Allah itu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu bersalahan, tidak sama dengan segala makhluknya. Jadi inilah sebenarnya hakikat ma'rifat zat. Mengenal zat dengan arti zat yang tidak dapat dikenali hakikatnya. Kenal. Maka sebab itulah terkenal di dalam ungkapan ahli Usuluddin. Dalam ungkapan ahli Usuluddin, al-ajzu anil idrak tidak mampu nak mengenal. Kenallah tu. Itu ungkapan ahli Usuluddin. Bila manusia sudah tahqiq bahawa hakikat sebenar zat Allah tidak mampu dicapai, dia kenallah tu. Dia kenal secara Usuluddin. Adapun ungkapan ahli tasawuf sama juga, gaya bahasa berbeza. Iaitu ungkapan seperti yang diungkapkan oleh ahli tasawuf, asdaqu kalimatin fit tauhid kalimatu Abi Bakr. Kalimat yang paling benar tentang ketauhidan adalah kalimat yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar. Kalimat apa? Subhana man lam yaj'alid dalil ila ma'rifatihi illa al-ajza an ma'rifatih. Maha suci Tuhan yang tidak memberikan laluan untuk orang mengenali hakikat zatnya, kecuali tidak mampu, ketidakmampuan untuk mengenali hakikat sebenar zat Tuhan. Kalimat yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan itu menurut ahli tasawuf kalimat yang paling benar yang diungkapkan tentang hakikat tauhid, iaitu ketauhidan yang tertinggi dalam dunia tasawuf. Bila manusia mencapai hakikat, mengenali secara zauq, secara pengalaman kerohaniannya, bahawa tidak ditemui laluan untuk orang mencapai hakikat sebenar zat Allah. Kalau dalam bahasa kenabian terungkap di dalam hadis Nabi ketika Nabi mengucapkan subhanaka la uhsi sana'an alaika, maha suci engkau ya Allah, aku tidak dapat menyanjung engkau dengan sebenar-benar sanjungan. Yang kita rasakan, yang kita fahami tentang kehebatan Tuhan bila melihat alam ini hanya sebahagian daripada tajallinya saja, hanya sebahagian daripada kenyataannya saja yang kita rasakan bila melihat lautan yang luas. Tergambar, terasa keluasan ilmunya tentang kodratnya yang tidak ada batasan. Bila melihat semua ini, melihat keanehan, lalu teringat kepada ilmunya, keluasan ilmunya, kesempurnaan sifatnya, itu hanya satu juzuk daripada kenyataannya.
Sedangkan hakikat sebenar kehebatan Tuhan tidak terjangkau oleh sesiapa pun. Inilah yang perlu kita fahami tentang ma'rifatuz zat. Sebab itu orang nak menyelami dunia tasawuf perlu memahami ilmu ini, supaya bila dia membaca kitab-kitab ahli tasawuf, dia tahu huraian ini mengenai apa, yang ini pula tentang apa. Kalau dia tidak dapat membezakan perkara ini, inilah yang menjadikan timbulnya ajaran yang sesat, sehingga timbulnya hulul, timbulnya ittihad, timbulnya iaitu pegangan bahawa Tuhan itu menjelma dalam diri manusia, atau manusia itu sudah bersatu menjadi Tuhannya. Semua ini adalah ajaran-ajaran sesat yang tidak disebut oleh seorang ahli tasawuf pun.